بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi pengurusan ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi 21. Dalam sesi ini kita kembali meneliti perkataan-perkataan harfun. Sesi ini kita akan melihat harfun nafi, lam amar dan juga harfun istiqbal. Seperti yang telah kita ketahui semasa perbincangan dalam sesi ke-9 dahulu, harfun ni memang berbagai-bagai jenis. Ya. Kalau kita lihat dari carta ni sahaja, terdapat 48 jenis harfun. Tapi yang popular hanyalah yang yang warna-warna merah ni. Ya. So kalau kita lihat, kita juga telah beberapa daripada harfun ni telah pun kita kenali. Umpamanya dalam sesi ke-9 dan juga ke-10 kita telah melihat isim harfun yang memberi kesan kepada isim, iaitu istinaf, istifham, taukid, jar, ataf dan juga qasam. Dalam sesi yang dua sesi lepas, iaitu yang ke-19 dan juga 20, kita telah melihat kepada harfun yang memberi kesan kepada kata kerja ataupun fi'il. Kita telah melihat harfun nahi dan juga kita telah melihat harfun nasbin dan juga harfun jazam. Ini menjazamkan fi'il mudhari' dan juga ini memansubkan fi'il mudhari'. Ini kita juga telah melihat la nahiyah dan la nafiyah. Ya. Jadi kali ini kita akan terus melihat kepada yang nafi, harfun nafi, harfun istiqbal dan juga lam amar. So 3 lagi. Kita lihat dulu harfun nafi atau particles of negation. Harfun nafi ni ialah memberi makna tidak, iaitu dia menidakkan sesuatu perbuatan atau sesuatu perkara. Lepas tu dia juga bagi kata kerja, dia boleh mendapat pada semua pelaku. Kalau dia menidakkan perbuatan lah, boleh dapat pada semua pelaku. Sebab dalam sesi ke-19 kita melihat nahiyah, harfun nahi, dia hanya untuk pelaku kedua sahaja. Ya. Lepas tu kehadiran harfun nafi di awal kata kerja tidak akan memberi kesan kepada kata kerja berkenaan, iaitu tidak ada perubahan baris hujung atau huruf di akhir perkataan. Juga kita lihat terdapat perbezaan penggunaan perkataan harfun nafi mengikut kata kerja atau fi'il. So ni dia punya keunikan dia lah. Ya. Dan harfun nafi la telah dikaji dalam sesi lalu, termasuk perbezaan je dengan harfun nahi la. Jadi untuk sesi ni kita taklah pergi detail sangat mengenai nafi la nafiyah ni. Apakah jenis-jenis apakah perkataan harfun nafi ni? La seperti saya kata tadi kita dah buat. Lepas tu dia adalah ma, dan satu lam dan juga lan. Jadi ini semua maknanya tidak lah, sebab dia menidakkan kan. Tapi kalau lan dia ada tidak akan, dia ada futuristik sikit situ. Lepas tu kita juga akan melihat kalau misalnya ada perkataan illa, lepas tu perkataan in ni, in ni selalu maknanya bahawa, halnya apakah, mengapakah. Man ni kadang-kadang sesiapa ataupun siapa yang, ya. Tapi kalau kita lihat bila ada perkataan-perkataan ni dengan illa, dia semuanya menjadi tidak. In bermakna tidak, hal menjadi makna tidak, man bermakna tidak. Itu satu lagi jenis harfun nafi.
Ini kita lihat pula bagaimana penggunaan harfun nafi yang saya kata tadi, dia unik because dia mengikut fi'il, dia berbagai-bagai fi'il. Umpamanya harfun la, ya. Harfun nafi la dia akan memasuki fi'il dengan fi'il mudhari' marfu atau kata kerja kini marfu, selalunya digunakan dengan kata kerja kini atau mudhari' bermakna I don't or he doesn't, menyatakan kebiasaan atau sebagai peraturan. Umpamanya kalau ayat saya la ashrabul kahwata, so saya tidak minum kopi, itu langsung tak minum, not at all, I don't drink coffee, ya. Tapi kalau lihat contoh kedua, la yashabu nuhun ila dukan, Nuh tidak pergi ke kedai, so dia memang menafikan, langsung tak pergi. Tapi kalau ma ni dia ada dua. Kalau dia akan digunakan dengan kata kerja madi dan juga ada juga mudhari'. So kalau digunakan dengan madi bermakna I didn't lah. Macam tadi I don't kan, or he doesn't. Sini I didn't. So kalau madi, kalau misalnya umpamanya ayat kita ma syaribtul kahwata, saya tidak minum kopi, I didn't drink coffee, ya. Ataupun ma zahabu nuhun ila dukan. So kalau tengok Nuh tidak pergi ke kedai. So kalau kita lihat juga dia boleh juga guna dengan mudhari' dan itu menidakkan sementara saja. Sebenarnya kalau saya kata ma ashrabul kahwata, maknanya saya tidak minum kopi sekarang. Tapi saya minum kopi. Tapi sekarang saya tak minum. Itu perbezaan dia. Kalau ma azhabu ila dukan, saya tidak pergi ke kedai. Sekarang saya tak pergi, tapi kemudian saya pergi, atau sebelum ni saya pergi. Itu beza dia, ya. Kalau macam tadi, kalau la tu memang langsung lah. Memang tak minum kopi, langsung tak pergi kedai. Lam pula, kata lam dia digunakan dengan fi'il mudhari' majzum. Kerana bila digunakan dengan majzum, dia makna madi, maknanya sama I did not juga, macam yang tadi juga, ya. So lam dengan fi'il mudhari' majzum sama maknanya dengan ma dengan fi'il madi tadi. So kalau kita lihat kata ayat, kalau kita nak buat lam ashrab kahwa, sepatutnya ashrab lah sebab dia mudhari' majzum, dia memajzumkan, ya. Tapi sebab penulisan bila dua, seperti saya selalu sebut, kalau dua sukun dengan sukun, dia akan satu yang pertama ni akan jadi baris supaya boleh baca lah, ya. Jadi lam ashrabil kahwata, saya tidak minum kopi, I did not drink coffee, ya. Atau lam azhab ila dukan, saya tidak pergi ke kedai. Satu lagi perkataan nafi ni, harfun nafi adalah lan. Dia pula mudhari' mansub dan dia ada sense future, ya, atau mustaqbal, akan datang. So digunakan untuk maksud masa depan bermakna I will not. Kadang-kadang ada tambahan sim di pangkal juga kadang-kadang, ya. So juga bermakna tidak akan atau never. Tidak perlu tambah sim lah kalau nak kata makna never tu, ya. So dalam Al-Quran, lan menegaskan perkara itu tidak akan berlaku. Langsung tak. So selalunya very inilah, ya, tegas sangat. So kalau misalnya ayat kita lan ada sa sini, lan ashrabul kahwata, ataupun jadi lan ashrabal kahwata. So kita tengok sini, kalau tak ada sim, dia jadi mansub lah ni. Ini seperti yang kita buat fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' majzum, ya. So ni kalau kita lihat, ni dia menjazamkan, tapi pasal dia because of the penulisan dia jadi bawah sini. Tapi sini kalau tengok memang jazam, ya. Tapi sini dia jadi baris atas. Gitu sini juga lan azhaba ila dukan, saya tidak sekali-kali akan pergi ke kedai itu. Jadi kita lihat memang ada perbezaan antara perkataan-perkataan harfun nafi ni, ya. Sekarang ada juga lagi perkataan yang tidak sebenarnya diklasifikasikan dalam nafi, tapi dia bila digunakan dengan mudhari' majzum, dia akan menjadi harfun nafi, iaitu lamma. Dia bila digunakan dengan fi'il mudhari' bermakna not yet. Bila digunakan dengan fi'il madi bermakna bila atau when. Ini dia punya normal ni lah, lamma punya fungsi sebagai just harfun pertanyaan istifham ni, bila atau when. Tapi bila dia dengan fi'il mudhari' majzum, dia menjadi harfun nafi lah. So kalau kita tengok ayat kita, lamma ashrabil kahwatil yauma, so saya belum lagi minum kopi hari ini, I have not drank coffee today, ya. So kalau kita tengok ayat yang lagi satu ni, lamma ji'tu ilaihi qama min mujlisihi, so ketika saya datang padanya, dia bangun dari tempat duduknya.
Satu lagi yang menarik adalah just untuk menunjukkan perbezaan adalah lam amar, harfun lam amar. So dia juga bila dengan mudhari' majzum dia menyatakan perintah pula. Tapi perintah kita buat dah juga fi'il amar. Dia adalah selalu kita hanya boleh tu perintah hanya untuk pelaku kedua, iaitu apa tu anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ya. So itu yang kita telah pelajari dahulu. Tapi untuk lam amar ni, so dulu saya kata untuk lain daripada orang kedua kita tak boleh perintah sebab dia tak ada depan kita. Tapi untuk lam amar ni diboleh gunakan untuk memerintah orang ketiga atau third person, iaitu huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Ya, so kalau kita tengok, tapi cara dia ni maknanya selalunya hendaklah. So dia lembut sikit lah sebab you tak boleh, orang tu tak ada kat depan kita kan, jadi kita tak boleh command lah. So untuk ayat kita, contoh ayat kita, liyaktub risalatu ila ukhti. Hendaklah ia menulis surat kepada saudara perempuannya. So lepas tu kita tengok ayat lagi satu, litahdur Hindun fil darasi. So Hindun perlu hadir kelas itu. Hindun should be present in the class. So kita tengok dia lembut sikit lah walaupun disuruh, tapi secara lembut. So dalam Quran memang banyak juga perkataan lam amar ni, ya. Jadi kita tengok contoh-contoh, insyaAllah. Sekarang kita tengok perkataan harfun nafi la dulu ni. Ni just untuk perbandingan sajalah sebab kita memang dah familiar sangat dengan harfun la nahiyah ni kan, la nafiyah. So ayat kita sini, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu tidak berfaedah lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. So dia menunjukkan tidak, ya. Ini lagi satu ayat juga digunakan dengan fi'il mudhari' marfu'. Inna la nudhi'u ajraman ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak mensia-siakan pahala orang yang melakukan amalan baik. Kita tengok satu lagi contoh, summa la yamutu fiha wa la yahya. Sini juga kita lihat apa tu dia dengan fi'il mudhari' marfu'. So kemudian dia orang yang celaka tidak mati di dalamnya, iaitu neraka, dan tidak pula hidup. Sebab kita tengok sini yamutu. So dia adalah apa tu marfu' lah ni. Dan Yahya ni pun ni adalah marfu', tapi sebab ini adalah alif maksurah, jadi tu yang tak nampak lah apa tu, dia memang tak boleh bertukar lah apa tu barisnya. Satu lagi contoh, sanuqri'uka fala tansa. Kita tengok, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Sekarang kita lihat pula ma, perkataan ma dengan fi'il madi. So ayat kita, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. So Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya. Satu lagi, ma dengan fi'il madi juga, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Dan tidak kami mengajarkan syair kepadanya, iaitu Nabi Muhammad, kerana bersyair itu tidaklah layak baginya. Yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan kitab suci yang jelas. Satu lagi ma dengan fi'il madi, kita tengok wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan ikhlas mata-mata kerana agama. Ni kita lihat pula ma dengan fi'il mudhari', ya. So wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menempuhnya, iaitu jalan lurus, kecuali dengan kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Satu lagi contoh fi'il mudhari' dengan ma, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seseorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan esok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sekarang kita lihat pula perkataan lan ni, ya. Dia dengan mudhari' mansub sebab dia akan memansubkan perkataan fi'il mudhari' ni. So innahu zanna an lan yafur.
Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak sekali-kali akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Satu lagi contoh perkataan lan dengan fi'il mudhari' mansub ni. Wa man yal'anillahu falan tajidalahu nasira. Dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah, nescaya engkau tidak sekali-kali akan mendapat penolong baginya. Ni apa tu, kita ada dua ni, satu ada la dan juga ada lan ya. So kita tengok wala tamshi fil ardi maraha. So dia dengan fi'il mudhari' ni dengan harfun nafi la ni. Lepas tu innaka lan tahrikal arda walan tablughal jibala tula. So kita tengok sini, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembusi bumi dan kamu tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. So kita tengok apa itu mustaqbal ni, sense of apa tu future. So tidak akan ya. Tapi ni janganlah, ni apa tu nahiyah lah ni. Dia lagi satu lan juga dengan fi'il mudhari' mansub. Kita tengok fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar rallati waquduhan nas wal hijarah. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan kan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu bata berhala. Satu lagi contoh kita tengok ni, sama'una lil kazibi akaluna lis-suh fa in ja'u kafahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurru ka syai'a. So ni juga adalah mudhari' mansub ni, sebab patutnya waw nun kan, jadi dah jadi tinggal digugurkan jadi waw je ni. So mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan segala yang haram. Oleh itu, jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad, maka berilah keputusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Menunjukkan tidak akan ni juga, sulan ni. Ni kita lihat pula perkataan apa tu harfun nafi lam dengan fi'il mudhari' apa tu, tapi yang akan bermakna lampau ataupun yang past, yang telah lalu. So lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni familiar sangatlah ni ayat ni kan, surah Al-Ikhlas. Dia tiada beranak dan dia tidak pula diperanakkan. Dan dia tidak ada sesiapa pun yang setaraf dengannya. Satu kita tengok ni, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya dan membalasnya. Kita tengok lagi satu ni, ni ada lan dan juga lam ni, ayat ni bersaing. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ni adalah lan jadi mustaqbal ni, fi'il mudhari' apa tu mansub ni. So lagi satu ayat ni, sa'unabbi'uka bita'wi lima lam tastati' alaihi sabra. So maknanya dia menjawab, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan mampu bersabar bersamaku. Tidak akan ni ya. Lepas tu aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian dimuskilkan yang engkau tidak mampu bersabar mengenainya. So ni yang dah lepas lah ni, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni. So ni yang ni ayat ni Nabi Musa yang lepas lah, dia dah tak sabar lagi. Ni yang apa tu yang akan datang lah, maknanya dia tak akan mampu bersabar lagi dia bersama dengan future. Itu yang dia patut tu ya. Ni kita lihat pula perkataan lamma ni. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Kita tengok, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi. Lama jadi belum lagi ya. Nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad di antara kamu. Ini kita tengok satu lagi ayat. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakan kepada mereka orang Arab Badui, kamu belum beriman, tetapi ucaplah kami telah tunduk, iaitu Islam, kerana iman belum lagi meresap masuk ke dalam hatimu.
So lamma ni maknanya belum ya. So dia menidakkan jugalah. Lepas tu lagi satu kita tengok sini. Ni dia dengan mudhari' majzum jugalah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang lain dari mereka yang masih belum juga datang lagi dan tetap akan datang menghubungi mereka. Dan ingatlah Allah jualah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Satu lagi contoh, kalla lamma yaqdima amarahu. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum ada melaksanakan apa yang dia, iaitu Allah, perintahkan kepadanya. Sekarang kita beralih pula kepada perkataan-perkataan yang bila ada illa ni, perkataan tu jadi makna tidak. Kalau kita tengok contoh ayat ni, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. So kita tengok sini tidak, hal makna tidak kan, menunggu melainkan kedatangan azab Allah kepada mereka dalam lindungan-lindungan awan bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya, padahal telah pun diputuskan perkara itu, iaitu balasan azab yang menimpa mereka. Satu lagi contoh, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Hal pun makna sini tidak ya. Satu lagi ayat ni, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhannya, atau kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu, iaitu mengenai hari kiamat lah ni. Ni kita lihat pula bila ada apa tu illa dengan in ni. In ni pun dah jadi makna tidak juga. In huwa illa zikra lil alamin. Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya. So kita tengok lagi satu contoh, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan dia akan beriman kepadanya, iaitu Nabi Isa, sebelum matinya, dan pada hari kiamat kelak dia, iaitu Nabi Isa, akan menjadi saksi terhadap mereka. So kita tengok in jadi tidak, and then illa memanglah melainkan. Ayat ni juga menunjukkan in ni jadi makna tidak juga di sini ya. So wa in tuti aksara man fil ardi yudillu ka'an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. So kita tengok maknanya di sini, dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Kita tengok lagi ni, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Man ni pun dah jadi apa tu tiada. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat, itu pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Kita lihat juga perkataan harfun nafi ni seperti yang telah saya terangkan juga masa sesi lalu. Dia juga boleh menafikan perkataan isim. Macam kalau ayat sini, la ilaha illa wa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah jua Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu. Satu lagi contoh kita tengok sini, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Ni asyamsi al-laili kan, ni semua adalah isim lah. Matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Kita tengok sini, wama alaina illal balaghul mubin, dan tidaklah kewajipan atas kami kecuali menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas nyata.
Satu lagi contoh kita, wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak gugur selai daun pun melainkan dia mengetahuinya. Dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan tidak yang kering, melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz yang terang nyata. Kita tengok banyak sini la, tapi ini semua adalah perkataan isim. Ini kadang-kadang terdapat juga campuran, ya. Ada isim dan juga ada fi'il di sini. Kalau kita tengok ayat ni, ya. Kulla amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat mempunyai ajal, iaitu batas waktu. Maka apabila ajalnya tiba, tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak dapat mereka menyegerakannya. Sekarang kita beralih pula kepada lam amar. Lam amar ni ialah ada perkataan yang digunakan untuk menyatakan perintah kepada orang ketiga atau third person. Dulu masa kita belajar mengenai fi'il amar atau kata kerja perintah, dia hanya untuk orang kedua. Jadi ni lam amar digunakan untuk orang ketiga. Jadi boleh perintah orang ketiga tapi secara lembut lah. Ya, so kalau kita lihat sini, dia juga apabila bersambung dengan fi'il mudhari', ia akan menjazamkan fi'il tersebut. Jadi dia dengan fi'il juga lah, ya. So, harakat lam amar adalah kasrah, iaitu li lah selalu. Tapi ia menjadi sukun apabila didahului oleh waw atau fa. Ini pun banyak juga dalam Quran. Jadi wal atau fal. Jadi lam tu yang jadi sukun, mati. Contoh ayat kita. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq. So, kita tengok ni, ya, dia mati pasal macam perintah kan. Jadi fal ni lam sukun sini. Sini li ni dia betul lah original dia lah. Ya. So falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Ya, jadi kita lihat hendaklah kan. So lembut je lah perintah tu. Kita tengok lagi satu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur. Wal tadi fal ni wal. Jadi lam ni pun dah jadi sukun sini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. So, ini wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Satu lagi ayat, kita tengok Allahu la ilaha illahu dan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi fal lam sini. So Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan dengan yang demikian hanya kepada Allah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Satu lagi contoh kita tengok fal yanzuril insanu ila ta'amihi. So maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya, bagaimana kami mentadbirkannya. Satu lagi ayat Allah cakap fal yanzuril insanu mimma hulik. Maka hendaklah manusia memikirkan dari apa dia diciptakan. Jadi Quran ni memang suruh kita berfikir, ya. Sekarang kita beralih pula kepada harfun istiqbal. Harfun istiqbal ni adalah penggunaan sim di pangkal, mempunyai fungsi dari segi memberi makna akan datang atau kelak. Juga perkataan saufa, ya, di sebelum kata kerja juga mempunyai fungsi dari segi memberi makna akan datang atau kelak juga. Jadi sama, ya, sama ada sim ataupun saufa. Kita tengok contoh ayat kita, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Ada sim sini, ya,
yarhamu. Yarhamu sepatutnya yarhamu, hum sambung mereka itu akan diberi rahmat. Rahmatnya yarhamu. Ini kita tengok lagi sini, alimallahu annakum satazkurunahunna. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Ini kita tengok lagi, sayutawaku nama bahilu bihi yaumal qiyamah. Kita tengok sini, mereka akan dikalungkan atau diseksa dengan apa yang mereka bakilkan itu pada hari kiamat kelak. Kita tengok sini, qala satajiduni insyaallahu sabira. Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku insyaallah orang yang sabar. Ada sim, so maknanya akan. Nah, ayat ni pula, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Satu lagi ayat, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Ini familiar sangat kan. Kalla saufa ta'lamun. Perkataan saufa ni. Jangan sekali-kali kelak. Kelak kamu akan mengetahui. Akan datanglah tu kan. Sense of future. Sambungannya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian pasti kelak kamu akan mengetahui. Satu lagi contoh. Amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu. Adapun orang yang melakukan kezaliman, maka kelak kami akan menyiksanya. Ni wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya kelak akan memberi kurnia kepada kamu Tuhanmu, maka kamu menjadi puas itu terhadapnya. So kelak saufa. Oleh satu ni, wa man yaf'al zalika btigha mardatillahi fasawfa fanu'tihi ajran azima. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Sekarang kita lihat pula tambahan huruf waw kepada fi'il madhi. Dalam Al-Quran sebenarnya terdapat beberapa kelainan dari segi adanya tambahan huruf waw kepada ganti nama dalam kata kerja madhi yang tidak memberi kesan kepada makna. Ya. So perkataan ini selalunya diikuti dengan ganti nama yang lain. Kalau kita lihat contoh ayat kita. Laqad ji'tumuna. Ada waw sini. Ji'tumu kan. Lepas tu patut ji'tumuna je. Tapi ada waw kat sini. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu sekarang telah datang kepada kami berseorangan sebagaimana kami telah jadikan kamu pada mulanya. Kita tengok satu ayat lagi. Iza ataitumuhunna. So ataitumu kan. So ni ada waw juga sini. Ujurahunna muhsinin. Apabila kamu beri mereka mas kawinnya sedang kamu dengan cara yang demikian bernikah. Satu lagi ayat, wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika ia sampai kepada mereka. Satu lagi ayat, sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum samitun. Sama sahaja bagi kamu semua, apakah kamu semua menyeru mereka atau kamu semua orang-orang yang mendiamkan diri. Alhamdulillah kita dah sampai kepada ayat praktikal kita seperti biasalah. So cari perkataan harfun nafi, istiqbal dan lam amar dalam surah Al-Alaq ni. Cuba cari. Ada tak? InsyaAllah ada. Tu yang saya merah tu kan adalah harfun nafi. Ada harfun nafi lam. Yang sini lam ya'lam. So dia menjazamkan kan. Lam ya'lam juga sini. Lam yantahi. So dia pun menjazamkan.
Lepas tu kalau kita tengok sini ada satu ni, ni apa tu istiqbal sa kan, sanad zabaniyah. Ni kita ada satu lam amar, fal yad'una dia. Ya. Ni perbenaraan kata sesi ini. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung perkongsian sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.